Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian berkenaan dengan ilmu sorof ni, as-sarfu ni. Ilmu sorof yang bahasa Melayu ialah satu bidang ilmu tata bahasa Arab yang mengkaji tentang kalimah dari sudut pergolongan, perubahan bentuk, aturan perubahan dan variasi makna yang dihasilkan oleh perubahan bentuk kalimah itu. Pergolongan kalimah ialah proses mengkategorikan perkataan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu seperti kriteria makna atau fungsi dalam binaan ayat, kriteria asal usul kalimah, kriteria jumlah, jantina dan sebagainya. Kalau sebelum ni kita pernah belajar di sekolah rendah, di peringkat sekolah rendah, menengah maupun di universiti ataupun di peringkat pondok, kita menghafal ni basic asas lah. Hafal tasrif fi'il tu, kita kenal jenis-jenis dia, golongan dia. Fa'ala, fa'alu, fa'alata, fa'alna. Itu basic. Kemudian kita langkah, kita mengenal i'lal dia dan sebagainya, perubahan bentuk dia, apa sirah dia, wazan dia dan sebagainya. Jadi ilmu sorof ni asal dia ialah satu bidang tata bahasa Arab mengkaji tentang kalimah. Kataan tu lah perubahan dia. Bila dia tambah satu huruf ni, dia memberikan makna yang lain, dia ada fungsi dia. Kalau nak menunjukkan jenis jantina lelaki, lain pula. Untuk perempuan, lain pula. Jadi inilah berkenaan dengan ilmu sorof. Jadi ilmu sorof ni yang saya ingin ketengahkan. Kita tengok dalam pergolongan kalimah, kalimah akan dibahagikan kepada pelbagai jenis golongan. Setiap golongan mempunyai ciri-ciri tertentu yang tidak terdapat pada golongan yang lain. Kalimah digolongkan kepada 3 golongan. Iaitu kalimah isim, kata nama, fa'il, al-fa'lu, kata kerja, dan seterusnya al-adatu, kata tugas. Kalimah ataupun perkataan digolongkan kepada 3 golongan, iaitu isim, kata nama, fa'il, kata kerja, dan huruf. Dan huruf ni juga disebutkan sebagai al-adat, al-adatu. Dia merujuk kepada kata hubung, kata seru, kata tanya, kata penguat, kata penegas, kata nafi, kata seli nama, kata berbenar dan lain-lain lagi.
Kesemua ini duduk di bawah al-adah, kata tugas. Ini lebih umum. Kata tugas yang dimasukkan dalam otak ini lebih umum daripada huruf yang biasanya dibincangkan dalam buku-buku nahwu dan sorof. Di sini meletakkan semua jenis kalimah yang tidak boleh menjadi inti dalam binaan frasa, tetapi memikul tugas-tugas tertentu dalam binaan ayat dalam satu golongan kalimah, iaitu dinamakan sebagai al-adah. Jadi nak kenal al-adah ni ataupun huruf ni, dia tak boleh berdiri sendiri. Bila kita nak buat ayat, dalam frasa binaan ayat, tiba-tiba kita letak atas, ala, atas. Apa orang tak faham? Kenapa? Atas, dalam, ke, ila dan sebagainya lah. Jadi dia tak boleh berdiri sendiri dalam frasa binaan ayat. Jadi ianya disebut sebagai al-adah, lebih tepat itu kata tugas. Jadi inilah asas dalam ilmu sorof berkenaan dengan kalimah. Jadi dalam bahasa Arab ni yang kita nak kuasai atau yang kita nak belajar dalam bahasa Arab ni, kita tengok dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab Arab, dalam hadis dan sebagainya, mesti ada tiga ni. Sama ada isim, kata nama, fa'il, kata kerja, ataupun al-adah, kata tugas. Jadi untuk perkongsian kita pada kali ini, kita membincangkan berkenaan dengan ciri-ciri isim. Kita membincangkan berkenaan dengan ciri-ciri isim. Ini untuk basic, asas berkenaan kita nak mengenali isim. Isim dalam bahasa Melayu ni, kata nama. Isim ni adalah kata nama. Sebagaimana yang kita telah maklum, ialah panggilan yang digunakan sebagai judul untuk manusia, nama haiwan, benda, unsur abstrak, baik dalam bilangan tunggal, dua, lebih daripada dua, jamak, ataupun menunjukkan jantina, lelaki, perempuan, jantan ataupun betina. Seperti nota yang saya paparkan, kita kenal isim ni, kata nama ni, dari sudut digunakan untuk manusia, haiwan, benda dan unsur abstrak. Seperti contoh, haiwan, baqarah, lembu, betina, asadun, singa. Manusia, nama orang, Muhammad, Ahmad, Syafiq. Untuk benda, macam-macam kita boleh lihat. Ni contoh sajalah. Qalamun, sebatang pen. Maktabun, meja. Babun, pintu. Sayyarah, kereta. Nama tempat, banyaklah. Kata nama khas, nama negara, Malaysia, Indonesia dan sebagainya. Kemudian ciri-ciri isim yang seterusnya adalah boleh digabungkan dengan kata sandang pasti alif lam. Boleh digabungkan dengan kata sandang pasti alif lam. Maknanya perkataan di awalnya dimasuki ataupun digabungkan dengan alif lam. Seperti contoh, Ar-Rumman. Ada lima itu. Ar-Rumman, ada lima itu. Al-Mauzu, pisang. Al-Mauzu, pisang. Al-Masjidu, masjid. Seterusnya,
kita kenal ciri-ciri isim yang seterusnya adalah boleh menerima simbol tanwin pada hujung sesuatu kalimah. Seperti contoh kalimah qalamun tadi. Qalamun. Huruf yang terakhir pada kalimah tersebut berbaris tanwin. Kalau kita lihat, kita perhatikan qalamun, huruf mim pada perkataan qalamun tu berbaris tanwin. Qalamun, sebatang pen. Maktabun, sebuah meja. Baqaratun, seekor lembu betina, dan lain-lain lagi. Jawafatun, jambu batu. Jadi bagaimana kita nak kenal kalimah itu adalah isim? Tanda dia adalah dengan melihat huruf pada perkataan yang terakhir berbaris tanwin. Kita melihat huruf di akhir perkataan tersebut berbaris tanwin. Kemudian ciri-ciri isim yang seterusnya. Ciri-ciri isim yang seterusnya boleh berada selepas kata sendi nama. Boleh berada selepas kata sendi nama, iaitu huruf jar, huruful jar, kata sendi nama. Maknanya kalimah isim berada selepas kata sendi nama. Di antaranya ini fi dengan makna dalam, di dalam, pada, min dari, daripada, ala atas, di atas, ka dengan makna seperti, ka ni, bi dengan, an tentang, dari, ila ke kepada, sehingga, li untuk, milik. Seperti contoh, perkataan isim tersebut boleh berada selepas kata sendi nama yang tadi yang kita sebutkan, huruf-huruf jar tu, min, ila, an, ila, fi. Contohnya at-talibu zahaba ilal madrasati. Pelajar lelaki itu pergi ke sekolah. Pelajar lelaki itu telah pergi ke sekolah. Okey, manakah huruf jar? Tengok huruf jar. Huruf jar ila. Jadi kalimah perkataan selepas dia tu, selepas ila tu adalah menunjukkan isim, kata nama. Dan untuk asas kebiasaannya, perkataan selepas huruf jar ni, iaitu isim yang berada selepas huruf jar ni akan berbaris kasrah. Akan berbaris kasrah bawah. Untuk basic, akan berbaris kasrah bawah apabila perkataan tersebut menunjukkan kalimah yang munsharif dan ianya mufrad. Mufrad dalam keadaan dia dalam keadaan ada alif lam ataupun tiada alif lam. Kalimah selepas huruf jar ni dia menjadi majrur. Ini dia punya hukum dia lah. Hukum dia. Dia menjadi majrur dengan kasrah. Kita tahu itu dulu. Dia menjadi majrur dengan berbaris kasrah, berbaris bawah. Macam al-asadu ya'ishu fil ghabah.
Singa itu hidup di dalam hutan. Manakah perkataan isim? Al-ghabah. Al-ghabah itu adalah isim. Sebab apa? Singa itu hidup dalam hutan. Al-ghabah itu isim sebab dia berada selepas huruf jafi tu. Jadi al-ghabah akan menjadi baris bawah kasrah kerana ia majrur. Majrur bil kasrah. Tak apa, kita nak kenal dulu. Okey, ciri yang seterusnya boleh menerima simbol ta marbutah di akhir kalimah. Jadi perkataan isim kita dapat kenal boleh menerima simbol ta marbutah di akhir perkataan, di akhir kalimah. Seperti contoh as-sayyarah. Ta marbutah tu ta yang bulat tu. Kereta. As-sayyarah. As-sayyarah, kereta. Sin tu dia ada sabdu sepatutnya. As-sayyarah. Kemudian al-ghurfatu, bilik. Semua sekali dekat akhir dia, di hujung kalimah tu ada simbol ataupun huruf ta marbutah. At-talibatu, pelajar perempuan. Kemudian ciri yang seterusnya adalah ciri isim yang seterusnya boleh menjadi objek yang diseru. Boleh menjadi objek yang diseru dalam ayat seruan, yakni munada. Jadi munada ni apa? Munada ni, al-munada ni ialah kalimah isim yang diseru menggunakan huruf-huruf nida, menggunakan huruf-huruf kata seruan panggilan. Antaranya ya, wahai. Huruf nida ialah golongan kata tugas yang digunakan dalam ayat seruan panggilan. Seperti contoh, ya rajulu, wahai lelaki. Kalau kita kata seru ni hoi, hey, itulah yang semisal dengannya lah, kita seru. Ya walad, wahai budak lelaki ataupun anak. Jadi kita dapat lihat perkataan yang berada selepas ya tu objek yang diseru. Perkataan yang berada selepas ya tu adalah huruf nida. Huruf nida, kata seruan tadi. Rajulu tu adalah munada yang diseru. Jadi dia adalah isim. Kalimah yang berada selepas kata seruan panggilan ni, huruf nida ni adalah isim. Jadi inilah perkongsian pada kali ini. Jadi mohon maaf jika ada kesalah silap, tergasa bahasa, kekurangan. Ini percubaan untuk perkongsian live saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wallahu a'lam.